Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pada semua anak-anak murid lah. Okay. Walaupun sekarang ni musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP, walaupun tak sekolah, masing-masing tak pergi sekolah, tapi kita tetap kena belajar lah. Belajar tetap kena belajar. Okay. So tujuan cikgu buat video ni sebenarnya adalah untuk cikgu bagi penerangan yang lebih jelas lah. Sebab selalu ni cikgu bagi kerja-kerja ataupun suruh awak tengok video dan sebagainya. Tapi yang untuk topik yang ni, cikgu rasa cikgu kena bagi penerangan lah. Supaya awak-awak semua, anak-anak murid cikgu semua dapat belajar dengan lebih jelas lah. Dapat maklumat yang lebih jelas dan lebih faham dan lebih berkesan lah. Itu harapan cikgu. Okay? Baik, so topik yang kita akan belajar pada hari ini adalah topik 5.0, iaitu berkaitan tentang tumbuhan. Okay? Jadi, untuk tumbuhan ni sama macam manusia dan juga haiwan. Kalau kita tengok manusia, haiwan, dia daripada kecil dan akhirnya dia akan membesar lah. Sebelum dia mati, dia akan melalui beberapa peringkat. Manusia dan juga haiwan. Begitu juga dengan tumbuhan. Sebab kita semua dah belajar, awak semua dah belajar bahawa tumbuhan juga adalah salah satu makhluk hidup. So, bila dia hidup, dia akan tumbuh, dia akan membesar dan akhirnya sampai satu tahap dia akan mati. Jadi hari ini topik yang kita akan belajar adalah berkaitan tentang tumbesaran tumbuhan. Apa yang dimaksudkan dengan tumbesaran? Kena faham tumbesaran maksudnya proses pembesaran. Siapa yang besar? Bukan awak. Cikgu tahulah awak duduk dekat rumah kan, PKP semua perut besar. Kan? Mungkin perut besar, mungkin ada yang juga jaga makan kan. Okay? Tapi tumbesaran yang ataupun pembesaran yang kita nak belajar dalam video ni adalah berkaitan tentang pembesaran tumbuhan. Okay? Jadi, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak ingatkan pada kamu semua. Pertama, masa awak tengah tengok video ni, kita nak belajar ni, pastikan awak ada buku teks sains KPM tahun 2. Buku teks biasa tu lah. Mungkin ada yang tak bawa, tak apa. Tapi kalau yang ada buku teks, boleh rujuk kepada buku teks sains yang awak guna dalam kelas tu. Yang kedua, awak mesti ada alat tulis. Pensel, sebabnya nanti mungkin ada tugasan yang awak nak kena menulis, pensel, pemadam, pembaris dan juga untuk tulis dekat mana awak boleh gunakan sama ada buku nota sains kalau awak ada di rumah, ataupun kalau awak tak ada buku nota sains, awak boleh gunakanlah kertas catatan, buku conteng ke apa yang awak boleh tampal nanti bila awak dah ada buku nota sains. Okey? Baik, pastikan sediakan semuanya. Okey. Jadi dah sedia ke belum? Kalau dah sedia, jom kita mulakan. Okey, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak maklumkan kepada semua anak-anak murid cikgu, apa yang cikgu nak capai dalam video ni. So, dalam video ni, cikgu harap melalui video ni, kamu semua, murid-murid cikgu, dapat yang pertama, menyusun dan menyenarai mengikut urutan peringkat tumbesaran tumbuhan. So, ni yang cikgu nak awak dapat di akhir pembelajaran ni nanti. Dan yang kedua, cikgu nak awak boleh buat kesimpulan berkenaan 3 keperluan asas untuk tumbesaran tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. So, cikgu faham kalau ikutkan ini yang kita nak capai. Awak kena buat penyiasatan. So, tapi cikgu faham mungkin ada setengah daripada kamu, kalau cikgu minta awak buat penyiasatan ni mungkin akan mendatangkan masalah lah. Tak ada barang dan sebagainya. So, cikgu terangkan kat dalam video ni. Tapi kalau kata kamu mampu untuk lakukan, kamu juga boleh menjalankan penyiasatan macam yang cikgu tunjukkan dalam video ni. Okay? Okey, so ini adalah helaian halaman daripada buku teks sains. Kalau kamu rujuk dalam buku teks muka surat 54, kamu akan jumpa topiknya adalah urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Okey, so kalau kamu tengok dekat dalam halaman ni, dia ada beri gambar rajah pada kamu. So, kamu tengok ada seorang lelaki. Okey, kejap cikgu tunjuk, cikgu buat pointer supaya awak nampak. Okay. So, awak nampak ni ada lelaki ni. Kan? Lelaki ni, dia tengah berdiri dekat mana ni? Dia tengah berdiri dekat kebun. Okay. So, kalau awak tengok dekat kebun dia ni, ada macam-macam pokok. Ada yang dah besar, ada yang awak nampak macam kecil lagi, ada yang awak nampak macam masih lagi kecil, ada yang dah berbuah.
So, apa sebenarnya? Adakah dia tanam pokok yang berbeza-beza? Jom kita baca sama-sama. Okay? Jadi, sebelum ni awak dah belajar bahawa biji benih ataupun benih untuk pokok, dia akan membesar. So, awak tanam dalam tanah, awak bagi dia apa keperluan yang dia perlukan, akhirnya dia akan membesar dan menjadi sebatang pokok. Jadi, kalau kita tengok, anak benih akan mengalami satu urutan tumbesaran. Dia akan membesar, tapi sama juga macam manusia dan haiwan. Dia bukannya daripada biji benih tiba-tiba terus besoknya jadi pokok yang berbuah. Tak. Dia ada urutan tumbesaran. So, urutan untuk tumbesaran ni kita namakan sebagai tumbesaran tumbuhan. Okay? Mari kita ke kebun Pak Ali untuk memerhatikan pelbagai peringkat tumbesaran pokok tomato. Inilah tadi sebenarnya. Awak tengok dekat dalam kebun Pak Ali ni ada macam-macam saiz pokok, ada macam-macam bentuk pokok. Dia bukanlah pokok yang berbeza. Semua yang ada dekat dalam gambar ni merupakan pokok tomato di kebun Pak Ali. Okey, kita tengok. Dia ada berikan nama untuk setiap pokok-pokok yang ada dekat situ. Okey, ada yang dia namakan sebagai pokok berbuah. Kalau awak tengok pokok berbuah, nampak ni buah tomato. So, pokok tu dah menghasilkan buah. Kemudian, ada biji benih bercambah. Dia letak kat dalam polybag ni, dalam plastik hitam ni. Dia semai biji benih supaya biji benih tu boleh bercambah sebelum dia pindahkan ke tanah. Okey. Ada biji benih, ada pokok yang berbunga dan ada anak pokok. So, awak tahu pokok-pokok punya peringkat. Awak tahu pokok akan berbuah, awak tahu biji benih akan bercambah, awak tahu pokok akan berbunga. Tapi antara banyak-banyak ni, mana satu dulu? Mana peringkat permulaan? Adakah pokok dia bermula dengan anak pokok, kemudian terus pergi ke pokok berbuah? Ataupun daripada biji benih bercambah, terus pergi berbuah? Itu yang awak nak kena belajar. Okay? Jadi, dekat dalam topik ni, kita akan dapat tahu bahawa sebenarnya pokok dia melalui satu urutan. Dia melalui urutan peringkat tumbesaran. Macam haiwan lah kan. Yang awak buat kisah hidup haiwan kan. Ada setengah haiwan yang ada kisah hidup haiwan yang pelbagai. Sama juga dengan pokok. Tapi pokok dia tak adalah jadi ulat. Tak adalah jadi jadi pupa dan sebagainya. Dia punya peringkat dia tu berbeza lah. Tak sama macam manusia dan juga haiwan. Dia ada peringkat-peringkat tumbesaran dia sendiri. Okay? Baik. Mari kita lihat susunan peringkat pokok tomato mengikut urutan. Okay? Baik. So, awak akan tengok kat sini. Nombor 1. Dia akan bermula dengan biji benih. Okay? So, awak dapat biji benih. Awak akan tanam ke dalam tanah lah. Selalunya kebiasaan orang akan tanam dalam tanah. Tapi ada juga orang yang dia tak tanam dalam tanah biji benih ni. Apa contoh dia? Dia boleh gunakan medium lain. Contohnya seperti air. Kan? Pernah tengok kan? Orang buat tanam hidroponik. Kalau tak pernah tengok hidroponik, nanti boleh Google. Search type hidroponik. Dan tengok macam mana dia tanam. Dia ada medium dia. Kemudian bawah dia ada takungan air lah. Dia tak gunakan tanah. Okay. So, nombor 1, urutan pertama adalah biji benih. Daripada biji benih, bila awak tanam ke dalam tanah, dia akan pergi ke peringkat yang kedua. Kita namakan sebagai peringkat di mana biji benih bercambah. So, tadi biji benih dia tak ada akar. Tapi bila awak tanam dalam tanah, dia akan mula keluar akar untuk mencari air. Kan? Mestilah. Macam awak juga, macam manusia dengan haiwan. Tanpa air, kita akan mati. Begitu juga dengan tumbuhan. Kemudian, bila dia bercambah, biji benih ni dah bercambah, dia punya akar dia makin lama membesar, mencari air dan sebagainya, akhirnya dia akan berubah menjadi ke peringkat ketiga yang kita namakan sebagai anak pokok. Nampak? Daripada biji benih tadi, dia membesar, dia tumbuh daun, dan akhirnya dia akan menjadi anak pokok. Dan selepas daripada anak pokok, dia akan pergi ke peringkat seterusnya yang kita namakan sebagai peringkat di mana pokok berbunga. Masa anak pokok dia tak ada bunga.
Tapi bila dia dah besar sikit, dia pergi ke peringkat yang seterusnya, dia akan tumbuh bunga. Dan bila dah tumbuh bunga, akhirnya dia akan pergi ke peringkat yang terakhir, iaitu sebagai pokok berbuah. So daripada bunga tu tadi, bunga tu akan berkembang dan akhirnya dia akan menjadi buah lah. Ini contoh untuk pokok tomato. So daripada pokok tomato tu, kenapa ada anak panah dia pergi ke biji benih semula? Sebab dalam buah tomato, dalam dia ada biji-biji kan. Samalah apa-apa buah-buahan, dalamnya ada biji. Itu sebenarnya adalah biji benih. So kalau biji benih tu awak tanam semula ke dalam tanah, dia akan jadi pokok yang baru. Bukannya daripada pokok berbuah ni tiba-tiba dia jadi biji benih. Tak. Pokok berbuah ni lepas dia dah habis buah, dah besar dan sebagainya, sampai satu peringkat dia akan mati. Tapi sebelum dia mati, ada setengah pokok yang akan menghasilkan buah dan dalam buah tu ada biji benih. Sebenarnya ini adalah salah satu cara bagaimana tumbuhan mengekalkan spesiesnya. Nanti bila awak naik ke darjah yang lebih tinggi, awak akan belajar sebenarnya ada pokok yang tak berbuah. Tapi macam mana dia nak ada biji benih? Macam mana nak ada pokok yang baru kan? Tapi itu nanti awak akan belajarlah. Buat masa ni awak kena tahu bahawa biji-biji yang ada dalam buah yang kamu makan tu, buah temikai, buah tomato, kan? Buah durian, itu sebenarnya adalah biji benih. Okay? So, kalau awak tengok balik, peringkat tumbesaran pokok tomato mengikut urutan ialah yang pertama, biji benih. Yang kedua, biji benih bercambah. Yang ketiga, anak pokok. Yang keempat, pokok berbunga. Dan yang terakhir adalah pokok berbuah. So ini adalah catatan yang awak kena ingat. Awak boleh buat circle ni, kitaran ni, supaya awak ingat bahawa ini adalah peringkat tumbesaran untuk tumbuh-tumbuhan. Okay? So kalau awak tengok daripada mula biji benih, dia bercambah-bercambah, akhirnya akan jadi pokok. Besarnya kekuasaan Tuhan kan. Mula-mula tak ada daun pun, tak ada akar pun. Tapi akhirnya lepas melalui beberapa peringkat, dia menjadi pokok yang memberi manfaat kepada manusia dan juga haiwan. Okey. Baik. So, awak dah tahu apa dia peringkat-peringkat tumbesaran tumbuhan. Tapi macam mana awak nak tahu bahawa pokok tu dia makin membesar ataupun dia dah habis membesar, dia dah tak membesar lagi? Macam mana kita nak tahu pokok tu masih lagi anak pokok? Macam mana kita nak tahu pokok tu dah jadi pokok berbunga, berbuah dan sebagainya? So ada beberapa ciri yang awak boleh kenal pasti. Awak boleh tengok pada tumbuhan tersebut untuk tentukan bahawa dia adalah berada di peringkat yang mana. So apa ciri-ciri pada pokok tu yang awak nak kena kenal pasti? Pertama, awak boleh tengok bilangan daun. Okay? Selalunya, kalau daripada biji benih, dia menjadi biji benih bercambah, kemudian jadi anak pokok. Anak pokok ni daunnya tak berapa banyak. Nak dibandingkan dengan pokok yang berbunga, pokok yang berbuah kan, daunnya lebih banyak. So, semakin bertambah usia pokok tersebut, semakin bertambahlah bilangan daunnya. So, kena ingatlah. Kalau anak-anak pokok ni daunnya tak berapa banyak, makin besar daunnya akan jadi makin banyak. Yang kedua, macam mana kita nak tahu? Kita boleh lihat melalui saiz daun. Okay? So, kalau awak tengok anak pokok, saiz daunnya sama tak besar dengan pokok yang dah berbuah? Awak ambil anak pokok punya daun, pokok yang kecil tu yang baru tumbuh, awak tengok pula pokok yang dah berbuah. Awak bandingkan saiz daunnya. Sama ke tak sama? Awak boleh nampak bahawa pokok yang dah melalui banyak peringkat tumbesaran, saiz daunnya lebih besar, lebih lebar berbanding dengan saiz daun anak pokok. Okay? So, apa lagi cirinya? Yang ketiga, kita boleh tengok pada ketinggian pokok. Kan? Anak pokok takkanlah tinggi macam pokok yang dah berbunga ataupun berbuah kan. Anak pokok mungkin tingginya cuma 7 cm, 10 cm bandingkan dengan pokok yang
dah berbuah atau berbunga, mungkin dah capai sampai 1 meter, 2 meter kan. Jadi ketinggian pokok tu menunjukkan dia berada di peringkat pembesaran yang mana. Dan yang keempat, awak boleh tengok pada lilitan batang. Lilitan batang tu maksudnya adalah ni, saiz batang pokok ni. Awak tengok dalam ni, okey. Dia kecil kan? Makin lama dia membesar dan akhirnya nampak batangnya akan membesar. So, untuk pokok yang kecil, batangnya pun kecil lah. Batang pokok ni pun kecil. Tapi kalau pokok tu semakin lama semakin membesar, so batang dia pun akan membesar. Okey? Boleh? Okey. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey? Yang inilah cikgu kata tadi. Sepatutnya kamu kena buat penyiasatan. Berkenaan keperluan asas tumbuhan. Tapi cikgu faham. Mungkin antara kamu ada masalah lah untuk jalankan penyiasatan. Tak apa. Ini kita akan sama-sama tengok bagaimana kita nak buat penyiasatan berkenaan keperluan asas tumbuhan. Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tanya pada kamu semua, adakah kamu semua tahu apakah keperluan asas untuk tumbuhan? Maknanya, untuk tumbuh-tumbuhan ni hidup, apa yang diperlukan? Macam manusia, kamu perlukan apa untuk hidup? Pertama, kamu perlukan air kan? Yang kedua, perlukan makanan. Perlukan tempat tinggal. So, itu adalah keperluan asas yang kamu perlukan supaya kamu boleh terus hidup. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, adakah dia perlukan keperluan yang sama macam manusia? Adakah tumbuh-tumbuhan dia perlu makan? Adakah dia perlu minum? Pernah ke nampak pokok tiba-tiba minum? Kan? Pernah ke nampak pokok tiba-tiba makan ke dan sebagainya? So, apa sebenarnya keperluan asas untuk tumbuh-tumbuhan? Okey? Baik. So, untuk buat penyiasatan ni, pertama awak perlukan alatan dan bahan-bahan. Yang pertama awak perlukan 4 batang pokok. 4 batang anak pokok lah. Supaya tak besar sangat. So, anak pokok ni kalau boleh mestilah dipilih daripada pokok yang sama. Kalau awak nak buat eksperimen ni pakai pokok tomato, so, pastikan keempat-empat pokok ni adalah pokok tomato. Kalau nak guna pokok, apa lagi? Nak guna pokok lada. So, pastikan keempat-empatnya adalah pokok lada lah. Okay? Dan mestilah sama saiz. Lebih kurang lah saiz dia. Sama saiz dan sama peringkat pembesarannya. Jangan satu pokok dah anak pokok, satu pokok lagi dah pokok berbunga. Kita tak boleh buat penyiasatan macam tu lah. Kita kena pastikan keempat-empat anak pokok ni sama. Okay? Dan juga, kamu perlu labelkan setiap anak pokok ni. Okay? Satu pokok A, satu pokok B, satu pokok C dan satu pokok D. Supaya kita kenal. Pokok A ni apa, pokok B ni apa, pokok C ni apa, pokok D ni apa. Okay? Kemudian, kita juga perlukan air lah. Namanya keperluan asas kan. So, kita perlukan air untuk jayakan penyiasatan kita ni. Okay, selain daripada air, kita juga perlukan plastik hitam. Plastik hitam, senang cakapnya plastik hitam yang awak guna untuk buang sampah tu lah. Tu pun boleh. Plastik hitam yang kalau boleh, cahaya matahari tak boleh tembus. Cahaya tak boleh tembus. Ada sebabnya. Kenapa kita kena buat macam tu. Okay, dan seterusnya kita juga perlukan plastik lut sinar. Plastik lut sinar maksudnya adalah plastik yang cahaya boleh tembus. Cahaya boleh menembusinya. Cahaya macam hitam tadi kan, plastik hitam cahaya tak boleh nak tembus. Kalau plastik lut sinar cahaya boleh tembus. Okay, dan juga awak perlukan tali. So, ini adalah alatan dan bahan-bahan yang kamu perlukan untuk jalankan penyiasatan ini. Okay. Jadi, apakah langkah-langkah yang awak kena lakukan, awak kena sediakan pokok-pokok ni supaya penyiasatan awak ni dapat dijalankan. Okey? Okey, pertama, kita ada 4 batang pokok, betul tak? Kita ada pokok A, pokok B, pokok C, pokok D. Okey, so untuk yang pertama, pokok A, kan? Pokok A kita biarkan hidup di bawah sinaran matahari dan pastikan pokok ni kita siram setiap hari.
Okay, ini tak payah buat apa-apa kat dia. Kita letak dekat laman rumah ataupun dekat luar kelas ke, dekat bawah yang kena cahaya matahari, dan make sure pastikan kita siram setiap hari. Siram pokok tak boleh terlalu sedikit dan tak boleh terlalu banyak. Dia ada kuantiti yang sepatutnya awak siram kat pokok. Kalau awak letak terlalu sedikit atau terlalu banyak, pokok akhirnya akan mati. Okay, so yang kedua. Tadi pokok A, sekarang pokok B. Pokok B pula, kita akan masukkan dia kat dalam plastik yang lot sinar. Kita ikatkan dia dan kita pastikan juga pokok B disiram setiap hari. So, masukkan plastik lot sinar. Kemudian kita ikat dekat batang pokok. Jangan masukkan dengan pasu-pasu. Nanti nak siram macam mana kan? Siram kat batang pokok. Siram pula. Ikat dekat batang pokok. Dan kemudian siram setiap hari. Okay, apa yang kita nak? Kita nak pastikan bahawa tiada udara yang dapat masuk ke dalam plastik tersebut. So, pastikan awak ikat betul-betul. Jangan sampai patah pula pokok awak. Awak ikat. Pastikan tak ada udara pun yang boleh masuk dalam pokok B. Okay. Sama juga pokok B, lepas ikat, kita kena letak di bawah cahaya matahari. Okay. Yang ketiga. Okay, pokok A dah, pokok B dah. Sekarang pokok C. Pokok C pula dimasukkan ke dalam plastik hitam. Juga kita siram setiap hari. Okay. Pastikan tiada cahaya yang akan terkena pada pokok tersebut. So, awak sama ada ikat ke dan bagaimana. Awak pastikan pokok tersebut berada dalam plastik hitam. Dan kemudian, make sure pastikan awak siram setiap hari. Letak juga dekat bawah cahaya matahari. Okay, so A, B, C dan yang terakhir, pokok yang keempat, pokok D. Okay, pokok D, kita biarkan hidup di bawah cahaya matahari. Tak payah letak plastik hitam ke, plastik luksina ke, tak perlu. Dan juga, jangan siram air pada pokok D. Kita letak di bawah cahaya matahari, tapi kita tak bungkus dia dengan plastik hitam ke plastik luksina. Tetapi, jangan siram dengan air. Okay. Baik. So, ini adalah keadaannya. So, pastikan pokok A awak siram, pokok B awak siram, pokok C awak siram, pokok D jangan siram. Dan kemudian keempat-empat pokok ni awak letakkan dekat bawah cahaya matahari, dedahkan pada cahaya matahari, tetapi pastikan tempat yang awak letak tu terlindung daripada hujan. Sebab nanti rugilah kan, D kan kita tak letak air kan. Kalau tiba-tiba dia kena hujan, so tak jadilah eksperimen kita. Okay, so pastikan keempat-empat pokok A, B, C dan D kita letak dekat halaman ataupun luar rumah yang terlindung daripada hujan. Okay, baik. Nah, itu saja yang kamu kena lakukan. Tapi penyiasatan ni belum habis. Nama pun penyiasatan. Itu baru nak sediakan apa yang kita patut siasat. Okay. Baik. Berdasarkan pengetahuan kamu, apakah keperluan asas yang diperoleh ataupun tidak diperolehi bagi pokok A, pokok B, pokok C dan pokok D? Apa yang kamu rasa dia dapat? Cikgu rasa kamu semua dah maklum bahawa pokok dia perlukan air, cahaya matahari dan juga udara kan. So, antara pokok A, B, C dengan D, apa yang dia dapat, apa yang dia tak dapat bila kita buat macam ni keadaan dia. Yang A ni kita biar, pokok B ni kita bungkus plastik, C ni kita bungkus plastik hitam, yang D ni kita tak siram. Agak-agaknya lah apa yang dia tak dapat. Okay, so ini adalah tugasan pertama. Kamu kena bina jadual seperti ini bagi memudahkan pengumpulan maklumat. Kamu kena buat jadual. So, dekat atas tu tulis air, cahaya matahari dengan udara. Dan labelkan pokok A, B, C, D. So, kalau kata pokok A tadi kan, pokok A. Dia dapat air ke tak dapat air?
So, kalau dia dapat, awak tandakan right. Dan kalau dia tak dapat, awak tandakan pangkah. So, kalau kata A ni dapat air, so awak tanda right lah. Tapi kalau A ni tak dapat air, awak tanda pangkah. Okay. So, bina jadual seperti ini untuk mudahkan awak kumpul maklumat. Baik, awak semua ada 5 minit untuk bina jadual dan lengkapkan jadual ini berdasarkan penerangan yang cikgu berikan tadi. 5 minit bermula sekarang. Baik, sekiranya kamu boleh bina jadual ni dan lengkapkan jadual ni dalam masa kurang daripada 5 minit, terus skip saja bahagian ni dan pergi ke bahagian yang seterusnya. Baik, kamu ada 3 minit lagi. Kamu ada 2 minit lagi. Kamu ada 1 minit lagi. 30 saat.
5, 4, 3, 2, 1. Okey, masa sudah tamat. Jangan risau, kalau kata kamu masih lagi tak siap, kamu boleh pause dulu video ni, pastikan kamu siapkan jadual tadi dan lengkapkan jadual tersebut mengikut apakah soalan yang telah diberikan kepada kamu. Okey? Baik. Jadi, kamu dah bina jadual, kamu dah lengkapkan jadual tersebut. Sekarang mari kita semak. Adakah jawapan anda sama dengan jawapan yang cikgu telah sediakan? Okey, jadi kamu telah bina satu jadual yang di dalamnya kita nak tahu adakah pokok A, pokok B, pokok C dan pokok D dia terima air, cahaya matahari ataupun udara lah. So, macam yang awak semua maklum, air, cahaya matahari dan udara merupakan tiga keperluan asas yang diperlukan oleh tumbuhan supaya tumbuhan ni boleh terus hidup. Okay? Baik, kita tengok yang pertama, pokok A. So, pokok A ni, dia letakkan bawah cahaya matahari. Kita siram dia setiap hari. So, kita semak. Kita cek apakah keperluan asas ni dipenuhi. Okay, pokok A. Kita tengok, adakah dia ada air? Ya, pokok A ada air. Dia menerima air. Adakah dia menerima cahaya matahari? Ya, pokok A juga menerima cahaya matahari. Dan yang terakhir, udara. Mungkin kamu tak nampak udara, tapi udara ada di sekeliling kita. Adakah pokok A menerima udara? Ya, pokok A menerima udara. Jadi pokok A menerima air, cahaya matahari dan udara. Cukup ketiga-tiganya. Bagaimana pula dengan pokok B? So, pokok B, kita masukkan dia dalam beg plastik lutsina. Bila namanya lutsina, cahaya matahari boleh menembusi. Okey. Kita tengok, adakah pokok B menerima air? Ya, pokok B menerima air sebab kita siram dia setiap hari. Adakah dia menerima cahaya matahari? Ya. Okey, pokok B terima cahaya matahari sebab plastik lutsina boleh membenarkan cahaya matahari melaluinya. Jadi pokok B dapat cahaya matahari. Jadi adakah dia menerima udara? Tidak. Bila kita masukkan dia dalam plastik, awak ikat pula plastik tu. Jadi udara tak boleh masuk dekat pokok tu. Pokok tak dapat udara. So macam awak lah. Cikgu masukkan. Contoh ni contoh. Kita masukkan kepala kita dalam plastik. Kemudian kita ikat. Adakah udara boleh masuk? Adakah kita boleh bernafas? So samalah dengan pokok. Bila kita letak dalam plastik, kita ikat. Jadi tak ada udara yang boleh masuk. Okey, pokok C. Pokok C pula, dia juga diikat, dimasukkan dalam plastik warna hitam. So, bila plastik warna hitam ni, selalunya cahaya matahari tak boleh menembusinya. Atau sebahagian saja cahaya matahari boleh menembusinya. Sedikitlah, bilangan yang kecil. Jadi, adakah pokok C menerima air? Ya, pokok C menerima air. Adakah dia terima cahaya matahari? Tidak. Bila kita bungkus dalam plastik hitam, maka pokok tersebut tak dapat terima cahaya matahari. Okay, adakah dia terima udara? Kita tutup, tapi kita tak ikat dia kan. Jadi udara masih lagi boleh masuk. Beza dengan pokok B. Pokok B kita masukkan dalam plastik, kemudian kita ikat. Tapi pokok C, kita masukkan dalam plastik, tutup, cover, tapi kita tak ikat bawah dia. Jadi dia tak dapat cahaya matahari, tetapi udara masih lagi boleh masuk lalu bawah plastik tersebut. Okay. Dan yang terakhir, pokok D, kita letak bawah cahaya matahari, tapi kita tak siram. So, adakah dia dapat air bila kita tak siram? Dia tak dapat lah, hampir tak dapat air langsung sebab kita tak siram. Okay. Cahaya matahari dapat? Ya, dia dapat cahaya matahari. Bagaimana pula dengan udara? Ya, pokok D terima udara. So, ini adalah jadual dan jawapan yang sepatutnya. Pokok A, pokok B, pokok C dan juga pokok D. Baik. So, bila kita dah sediakan pokok-pokok A, B, C dan D tadi, kita dah ikat, kita dah letak plastik hitam, kita dah
letak di bawah cahaya matahari. So penyiasatan ini, pokok tu kita biarkan selama 14 hari. So dalam masa 14 hari ni atau 2 minggu, pokok yang sepatutnya disiram tu kita kena siram lah. Dan kita kena pastikan pokok ni selamat. Selamat daripada haiwan. Kadang haiwan ni dia suka langgar pokok kan. Contoh macam kucing terlanggar ke apa. So kamu kena pastikanlah penyiasatan ini dijalankan di kawasan ataupun di tempat yang selamat. So sekarang ni kita dah biarkan 14 hari ataupun 2 minggu. Jom kita lihat bagaimana keadaan setiap pokok selepas 14 hari penyiasatan ini dijalankan. Okey, untuk pokok A, dia dapat air, dia dapat cahaya matahari dan juga dia dapat udara. So agak-agaknya lah selepas 2 minggu ataupun selepas 14 hari, apa yang akan berlaku pada pokok A? Kita tengok. Pokok A hidup dan membesar dengan sihat. Awak nampak tak? Dia punya batang dia, batang dia ni lebih besar dan bilangan daunnya jadi lebih banyak dan juga saiz daunnya juga bertambah lah. Awak nampak antara pokok A yang sebelum 2 minggu dengan selepas 2 minggu. Nak menunjukkan yang pokok A dia dah mengalami peringkat tumbesaran yang seterusnya. So kalau kamu berikan cahaya matahari, kamu berikan air, kamu berikan udara yang secukupnya kepada tumbuhan, maka dia akan hidup dan membesar dengan sihat. Okey, bagaimana pula dengan pokok B? Dia dapat air, dia dapat cahaya matahari, tetapi dia tak dapat udara. Sebab kita masukkan dalam plastik dan kemudian kita ikat plastik tersebut. Selepas 2 minggu, apa yang berlaku pada pokok B? Pokok B kering dan mati. Sebab dia tak cukup. Dia tak dapat udara. Macam mana kita nak tahu bahawa pokok tu kering ataupun mati dan sebagainya? Kalau awak tengok pada daunnya, daripada warna hijau, dia berubah jadi warna kuning ataupun coklat. So selalunya pokok-pokok yang macam ni, awak nampak daunnya pun dah tak tegak dah, semua layu ke bawah. Jadi ini adalah antara ciri-ciri ataupun tanda bahawa pokok tersebut hampir mati, kering. Okey, so kalau tak ada udara, pokok akan mati. Bagaimana pula dengan pokok C? So pokok C, dia dapat air, dapat udara, tetapi tak dapat cahaya matahari. Sebab kita bungkuskan dia dengan plastik hitam. Kita tutup dia dengan plastik hitam. So selepas 2 minggu, apa yang akan berlaku pada pokok C adalah sama juga. Pokok C kering dan mati. Sebab dia tak dapat cahaya matahari. Okey. Dan pokok D pula. Kita tak ada tutup dia dengan apa-apa. Kita biarkan dia bawah cahaya matahari. Tetapi pokok D, kita tak siram air langsung pada dia. So selepas 2 minggu, apa yang berlaku pada pokok D? Pokok D juga kering dan mati. So antara 4 pokok, pokok A, pokok B, pokok C dan pokok D, hanya satu sahaja pokok yang hidup dan membesar dengan sihat, iaitu pokok A. Okey. Nah, kita boleh tengok kat sini. Pokok A, dia ada semua keperluan, dia akan hidup dengan segar lah. Tetapi untuk pokok B, C dan D, ketiga-tiga pokok ni mati. Okey. So awak kena pastikan bila awak nak tanam pokok, pokok tersebut mestilah ada air, cahaya matahari dan udara supaya dia boleh terus membesar dan juga hidup. Okey. Baik. Jadi itu adalah keperluan asas. Nak hidup satu hal, tapi macam mana nak pastikan tumbuhan dia boleh hidup dan membesar dengan subur? Jadi apa yang kita boleh buat? Adakah kalau kita tambah air, letak banyak-banyak air, maka pokok akan membesar dengan sihat? Adakah kalau kita letak pokok kita bawah cahaya matahari sedekat-dekatnya, biarkan dia terdedah pada cahaya matahari, maka dia akan membesar dengan subur?
Itu adalah keperluan asas. Pokok perlukan air, cahaya matahari dan udara untuk hidup. Tetapi untuk hidup subur, pokok perlukan bahan tambahan. Bahan tambahan yang selalunya boleh diperolehi daripada dalam tanah. Jadi, kalau kamu rujuk dalam buku teks, muka surat 57, dia ada satu penyiasatan lagi untuk menyiasat keperluan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Nutrien ni kalau kita nak buat eksperimen, kita panggil sebagai baja lah. Tapi sebenarnya dalam tanah dia dah ada nutrien dia. Tapi kadang-kadang tanah ni tak cukup nutrien. Jadi kita perlu tambah lah. Kita perlu tambah. Kita perlu tambah baja. So kalau awak perasan mak-mak awak ataupun ayah awak, dia akan tambah baja supaya pokok dia lebih gemuk kan. Kalau berbuah tu lebih mudah, lebih banyak, lebih besar. So dia letak baja. So dalam penyiasatan ni, dia sediakan sama dua pokok A dan B, dua pokok yang sama jenis dan saiz. Kemudian dia letakkan pokok A dan B di luar kelas, siram kedua-dua pokok itu setiap hari. Kemudian pokok A, dia tuangkan larutan baja ke dalam pasu A. Okay? Jadi A dia letak baja, B dia tak letak baja. So selepas beberapa hari, beberapa minggu, awak akan nampak perbezaan pokok yang diletakkan baja dengan pokok yang tak diletakkan baja. Kalau tak letak baja, pokok masih hidup. Jangan salah faham. Sebab nutrien bukan keperluan asas. Nutrien adalah keperluan tambahan kepada pokok supaya dia hidup dengan subur. Tapi kalau tak ada cahaya matahari, air dengan udara, pokok mati. Tapi kalau tak ada ataupun tak cukup nutrien, pokok tak hidup dengan subur. Okey, contoh. Kalau kita tengok pada keputusannya, fertilize ni adalah pokok yang dibaja. Okey, awak nampak ni, bila letak baja, pokoknya lebih besar, lebih tinggi, daunnya lebih besar, daunnya lebih banyak, daunnya lebih hijau. Tapi kalau tak baja, nampak tak? Dia hidup, tetapi dia kurang subur. Daunnya ada tapi tak banyak macam dibaja. Batangnya tinggi, makin lama makin bertambah ketinggian, tapi tak sama tinggi macam pokok yang dibaja. So ni adalah kesan lah kalau dibaja. Khasiat dia. So kita kena letak baja pokok-pokok kita ni supaya dia boleh hidup dengan lebih subur. Tapi kena ingat, kalau letak baja, kena letak berpada-pada. Kalau letak berlebihan, pokok juga akan mati. So letak baja tapi letak pada kadar yang berpatutan. Ni contoh lain. Yang ini, pokok ni diletakkan baja. Manakala pokok ni tak diletakkan baja. Ni kat rumah cikgu ni. Pokok ni diletakkan baja, pokok ni tak diletakkan baja. Okay. So yang diletakkan baja, daunnya lebih hijau, lebih banyak. Bandingkan dengan pokok yang tak diletakkan baja, pokoknya lebih kurus sikit dan daunnya pun tak sebanyak pokok yang dibaja. Okay. Baik, so kesimpulannya, setelah awak belajar, awak tengok penyiasatan yang telah dijalankan, apa kesimpulan yang kamu boleh lakukan? So, tumbuh-besaran tempat kosong adalah paling baik kerana mendapat keperluan asas iaitu tempat kosong dan tempat kosong. Okey, tumbuh-besaran antara pokok A, pokok B dan pokok C, pokok D, antara keempat-empat pokok tu, pokok mana yang dapat keperluan asas yang mencukupi? Cuba teka. Ingat lagi tak? Ya, betul. Pokok A. Pokok A adalah yang paling baik. Tumbuh-besaran pokok A adalah yang paling baik kerana pokok A, dia mendapat keperluan asas yang mencukupi. Iaitu, pertama, air. So, dia dapat air. Cahaya matahari. Pokok A dapat cahaya matahari. Dan juga, dia dapat udara. So, mesti ada air, cahaya matahari, udara. Barulah dia akan tumbuh dengan sihat. Okey. Kemudian tempat kosong pula akan menjadikan tumbuhan hidup subur. Okey, apa dia tadi? Bukan baja Kita tak panggil baja, kita panggil sebagai nutrien. Nutrien pula akan menjadikan tumbuhan hidup subur. So ini adalah apa yang kita nak belajar pada kali ini. So pastikan cikgu harap kamu faham bahawa pokok mempunyai
5 peringkat pembesaran. Masih ingat lagi? Pertama, biji benih. Yang kedua, biji benih bercambah. Yang ketiga, anak pokok. Yang keempat, pokok berbunga. Dan yang kelima, pokok berbuah. So, itu adalah peringkat-peringkat pokok. Dan kamu juga perlu ingat macam mana kita nak tahu bahawa pokok tu dah membesar. Kita boleh lihat dia punya bilangan daun, dia punya saiz daun, dia punya saiz keratan batang dia tu, dan juga kita boleh lihat pada dia punya ketinggian. Dan untuk pastikan sesuatu pokok tu boleh hidup, kita kena pastikan pokok tersebut dapat keperluan asas iaitu air, cahaya matahari dan juga udara. Manakala untuk nutrien, dia pula akan menjadikan tumbuhan yang kamu tanam itu hidup dengan lebih subur. Okey. So, kalau boleh jawab semua, memang hebatlah. Cikgu harap kalau kamu boleh jawab yang ni, maknanya kamu fahamlah pembelajaran cikgu pada hari ini. Okay. So, itu saja daripada cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih pada semua yang sudi tengok video ni sampai habis. Cikgu harap video yang cikgu buat ni sedikit sebanyak dapat bantu kamu semua untuk faham berkaitan pembesaran tumbuhan. So, cikgu harap untuk murid-murid yang tahun 2 boleh sebarkan video ni pada rakan-rakan yang lain juga untuk pastikan semua orang dapat maklumat yang sama. Dan cikgu harap usaha kita semua untuk belajar di musim-musim yang penuh dengan cabaran dan dugaan ni, musim PKP, cikgu harap kamu semua bersabar dan jangan putus asa, jangan berhenti belajar. Pastikan kamu buat yang terbaik untuk masa depan kamu. Okay? So, itu saja daripada cikgu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa nanti.